Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang dialu-alukan yang bahagia Ustaz Syamuddin bin Haji Mansur selaku penceramah kita pada pagi ini, Barisan AJK Surah Hijrah, Barisan Sukarelawan Surah Hijrah, muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wa mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan limpah dan kurnia-Nya dapat sekali lagi kita berada di alam maya ini, di alam Zoom. Ustaz alam Zoom. Insya-Allah pagi ini kita ada program kuliah subuh khas yang disampaikan oleh yang berbahagia Ustaz Syamuddin Haji Syamuddin bin Haji Mansur. InsyaAllah tajuk kita pada pagi ini ialah umat Nabi Muhammad SAW dan fitnah akhir zaman. InsyaAllah. Sebelum Ustaz menyampaikan kuliah beliau, di sini ada beberapa pengumuman. Yang pertamanya tajaan. Tajaan bagi kuliah maghrib, kuliah subuh, kuliah perdana insyaAllah masih dibuka kepada muslimin muslimat yang berhajat untuk infak, untuk membuat tajaan. Bolehlah terus bank in duit RM10 ke, RM20 ke, RM30 ke. Kalau RM50 ke atas lebih baik. InsyaAllah pahalanya lebih besar. Ustaz InsyaAllah. Yang keduanya insyaAllah pada maghrib ini kita ada kuliah maghrib yang akan disampaikan oleh Ustaz Haji Kamal bin Ismail. InsyaAllah tajuknya ialah kita menggunakan kitab fiqh janazah menurut Al-Quran dan As-Sunnah. Dan yang ketiganya insyaAllah hari Sabtu ini kita ada kuliah maghrib perdana yang akan disampaikan oleh Datuk Muhammad Zaidi bin Ramli, iaitu pengarah Jabatan Hal Ehwal Agama Islam Negeri Sembilan. Datuk pengarah sendiri akan memberi kuliah perdana insyaAllah pada hari Sabtu ini, kuliah maghrib. Muslimin muslimat dijemput hadir. Saya dah sebarkan WhatsApp. Mohon muslimin muslimat sebarkan WhatsApp ini seluas-luasnya jemputan ini insyaAllah. Itu saja Ustaz. InsyaAllah dipersilakan Ustaz untuk meneruskan majlis kita pada pagi ini. Silakan Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa bihi nasta'in, nasyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina wa maulana wa habibina wa syafi'ina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Marilah kita mulakan kuliah kita dengan membaca umul kitab surah Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, kita panjatkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala kerana pada pagi ini kita dapat bersama kembali dalam program kuliah subuh kita secara alam maya. Mudah-mudahan memberi kebaikan dan manfaat buat kita semua. Tuan-tuan, perempuan, muslimin, muslimat yang dihormati lagi dimuliakan, saya ingin mulakan kuliah subuh saya pada pagi ini dengan menceritakan sedikit tentang kelebihan umat Nabi Muhammad SAW, umat yang sangat istimewa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kenapa umat Nabi Muhammad SAW ini sangat istimewa? Tidak lain dan tidak bukan kerana Nabi Muhammad SAW itu merupakan seorang insan dan rasul yang sangat istimewa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Allah Subhanahu wa taala berselawat ke atas baginda sallallahu alaihi wasallam sebagaimana firman-Nya dalam surah Al-Ahzab ayat 56. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Shadaqallahul azim. Maksudnya sesungguhnya Allah dan malaikatnya berselawat, yang ini memberi segala penghormatan dan kebaikan kepada Nabi Muhammad SAW. Wahai orang-orang yang beriman, berselawatlah
kamu kepadanya serta ucapkanlah salam sejahtera dengan penghormatan yang sepenuhnya. Apa yang dimaksudkan Allah Subhanahu wa taala berselawat ke atas baginda? Adakah sama seperti malaikat berselawat ke atas baginda? Adakah sama seperti mana Allah perintahkan orang-orang yang beriman berselawat ke atas baginda? Tidak sama. Yang dimaksudkan Allah Subhanahu wa taala berselawat ke atas baginda, maksudnya Allah menurunkan rahmat, Allah menurunkan kebaikan, Allah menurunkan keselamatan ke atas baginda sallallahu alaihi wasallam. Yang dimaksudkan malaikat berselawat ke atas baginda, artinya malaikat mendoakan rahmat, malaikat mendoakan keselamatan, keberkatan ke atas baginda sallallahu alaihi wasallam. Dan Allah perintahkan orang yang beriman untuk berselawat ke atas baginda, maksud yang sama, Allah perintahkan kita supaya mendoakan baginda sallallahu alaihi wasallam rahmat, kebaikan dan keselamatan serta keberkatan. Tuan-tuan dan puan muslimin, muslimat yang dihormati lagi dimuliakan. Jadi oleh kerana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini sangat istimewa di sisi Allah Subhanahu wa taala, maka tempias keistimewaannya itu kena pada umatnya. Dalam arti kata lain, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga sangat-sangat istimewa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita bandingkan dengan umat yang Ustaz on mic, Ustaz on mic. Ustaz on mic. Kalau kita bandingkan dengan umat yang terdahulu, sebagai contoh umat Nabi Musa alaihissalam, mereka solat diperintahkan solat 50 waktu. Macam mana kita tahu bahawa Nabi Musa dan umatnya diperintahkan solat 50 waktu dalam peristiwa Isra wal Mi'raj? Allah Subhanahu wa taala pada mulanya menganugerahkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan umat akhir zaman untuk menunaikan sembahyang 50 waktu. Tetapi setelah diberi nasihat oleh Nabi Musa alaihissalam, umat aku pun diperintahkan untuk solat 50 waktu, tetapi mereka tidak mampu melaksanakannya. Maka atas nasihat Nabi Musa alaihissalam, Nabi SAW berulang kali bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala dan akhirnya diberi pengurangan daripada 50 waktu kemudian menjadi 5 waktu. Walaupun umat Nabi Muhammad SAW hanya solat 5 waktu, tetapi pahalanya sama seperti solat 50 waktu, sedikit pun tidak kurang. Itu antara contoh kelebihan umat Nabi Muhammad SAW. Selain daripada itu, umat Nabi Muhammad SAW ini walaupun umurnya pendek, 70, antara 60 wa 60, antara 60 ke 70. Tetapi umat Nabi Muhammad SAW dianugerahkan satu malam yang disebut sebagai malam Lailatul Qadar, yang mana kelebihannya semua maklum disebut di dalam Al-Quran lebih baik daripada 1000 bulan. 1000 bulan bersamaan 83 tahun 4 bulan. Maknanya kalau dalam tempoh hidup kita, kita bertemu malam Lailatul Qadar itu dan beribadat pada malam tersebut, katakanlah 20 kali contohnya, kalikanlah 83 tahun 4 bulan. Demikianlah, walaupun umurnya tidak panjang, umur umat Nabi Muhammad SAW tidak panjang, tetapi dianugerahkan satu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Mudah-mudahan amal solehnya itu sama seperti usia umat-umat yang terdahulu, yang mana umur mereka begitu panjang dibandingkan dengan umur umat Nabi Muhammad SAW. Demikian juga kelebihan yang Allah Ta'ala beri kepada umat Nabi Muhammad SAW, berniat untuk melakukan kebaikan. Sudah dikira sebagai pahala. Belum buat lagi. Belum melaksanakan kebaikan itu. Allah Ta'ala dah catat. Anugerahkan pahala. Ya. Petang semalam kita dapat maklumat tular dalam media sosial, dalam grup WhatsApp, jemaah
yang dibenarkan untuk mengerjakan haji pada tahun ini seramai 60,000. Seramai 60,000 hanya untuk rakyat tempatan di Arab Saudi saja. Bayangkan berapa ramai di kalangan bakal-bakal tetamu Allah yang dah dapat tawaran untuk mengerjakan haji. Ya. Betapa rasa sedih yang amat mendalam kerana terhalang tidak boleh mengerjakan haji. Bukan saja-saja Arab Saudi hendak menghalang negara luar untuk masuk menunaikan haji pada tahun ni kerana wabak. Masih lagi belum selesai. Dan ada peningkatan di seluruh dunia, bahkan di Arab Saudi sendiri. Maka dengan sebab itulah terhalang negara-negara daripada luar Arab Saudi untuk masuk mengerjakan haji pada tahun ini. Namun begitu, mana-mana tetamu Allah, mana-mana bakal tetamu Allah yang telah ada niat berazam untuk mengerjakan haji tetapi terhalang, niat itu saja sudah cukup. Allah Ta'ala kurniakan pahala untuknya. Jadi bersabarlah. Di sebalik halangan ini, insya-Allah kita yakin bahawa Allah Ta'ala pasti akan beri kemenangan di masa akan datang. Pasti Allah Ta'ala akan beri kejayaan di masa akan datang. Ambil pengajaran daripada sirah Rasulullah SAW pada tahun ke-6 Hijrah, Nabi dan rombongan seramai 1,500 orang datang hendak mengerjakan umrah tetapi terhalang di Hudaibiyah. Terhalang di Hudaibiyah, rejim Abu Sufyan yang ketika itu menguasai kota Mekah tidak memberi kebenaran Rasulullah dan rombongan masuk ke Mekah mengerjakan umrah. Betapa kecewanya para sahabat ketika itu disebabkan terhalang. Betapa sedihnya mereka telah merentasi padang pasir. Daripada Madinah nak menuju ke Mekah bukannya 10 km, bukannya 20 km, bahkan lebih 400 km merentasi padang pasir. Sudah pun berniat umrah di Bir Ali. Kemudian melalui perjalanan yang begitu memenatkan sampai di Hudaibiyah. Hudaibiyah dengan Mekah bukan jauh sangat lagi, hanya 22 km saja lagi. Hanya tinggal 22 km saja lagi. Tetapi dihalang oleh kerajaan Abu Sufyan yang memerintah Mekah ketika itu untuk masuk mengerjakan umrah. Jadi betapa sedihnya para sahabat, pilunya hati mereka. Sudah 6 tahun, khususnya di kalangan sahabat yang berhijrah ke Madinah, golongan muhajirin. Mereka sangat rindu dengan kampung halaman mereka di Mekah. Ya. Demikian juga sahabat-sahabat yang lain, orang-orang Ansar, mereka sangat rindu dengan Baitullah, hendak menziarahi Kaabah, mengerjakan umrah. Tetapi terhalang. Akhirnya mereka pulang semula ke Madinah Al-Munawwarah. 2 tahun selepas itu, selepas terhalangnya mereka di Hudaibiyah, Allah beri kemenangan yang gemilang di mana umat Islam berjaya membuka kota Mekah. Kerajaan Abu Sufyan tumbang, runtuh, digantikan dengan pemerintahan Islam di Mekah, manakala Abu Sufyan sendiri menyerah diri kepada Nabi SAW dan mengisytiharkan pengislaman beliau di depan Nabi dan juga para sahabat. Inilah kemenangan. Maka dengan sebab itu, bagi-bagi bakal-bakal tetamu Allah yang telah bersiap sedia untuk berangkat mengerjakan haji tetapi terhalang kerana tidak dibenarkan oleh Arab Saudi. Bukan saja-saja kerajaan Arab Saudi hendak menghalang kerana wabak yang begitu serius di dunia hari ini, maka bersabarlah. Itu pun dengan niat tersebut telah dikurniakan ganjaran pahala oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itu antara kelebihan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik. Di kalangan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini, generasi yang terbaik tentulah di kalangan para sahabat. Di kalangan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, generasi yang terbaik ialah para sahabat. Kemudian generasi yang berikutnya iaitu para tabi'in. Disebut dalam hadis Nabi SAW,
khairun nas qarni summal ladzina yalunahum summal ladzina yalunahum. Maksudnya sebaik-baik manusia, kata Nabi, ialah mereka yang berada dalam kurunku. Itu di zaman baginda. Itu zaman para sahabat. Iaitu para sahabat yang menyaksikan, melihat baginda. Kemudian mereka yang selepasnya. Iaitu golongan tabi'in. Kemudian mereka yang selepasnya. Iaitu golongan tabi'in. Ini hadis sahih riwayat Bukhari. Namun begitu, walaupun generasi terbaik ialah generasi sahabat. Kemudian diikuti generasi berikutnya, generasi tabi'in. Kemudian tabi'in. Bukan alasan untuk kita berhujah di hadapan Allah Ta'ala di akhirat nanti. Kononnya para sahabat, oh tentulah mereka ni boleh masuk syurga kerana mereka hidup sezaman dengan Nabi. Nabi SAW sendiri yang didik baginda. Dapat saja baginda wahyu terus sampaikan kepada para sahabat secara langsung. Kita ni sudah jauh daripada Nabi SAW. Jarak kita dengan Nabi SAW sudah lebih 1400 tahun yang lama. Jadi mana mungkin, mungkin ada yang beri alasan macam tu. Mana mungkin kita boleh masuk syurga seperti para sahabat. Para sahabat ada peluang untuk mati syahid. Zaman Nabi SAW, banyak siri peperangan. Perang Badar, Perang Uhud, Perang Khandaq dan sebagainya. Jadi ada peluang untuk mati syahid di jalan Allah Ta'ala. Umat akhir zaman ini mana ada peperangan. Yang ada ialah peperangan melawan coronavirus. Tuan-tuan, puan, muslimin, muslimat, hormati lagi dimuliakan. Itu bukan alasan. Kerana ada hadis yang menceritakan tentang kelebihan umat Nabi SAW yang tidak sempat melihat baginda. Siapa? Kita. Ya. Ada hadis yang menceritakan tentang kelebihan umat yang tidak sempat melihat Nabi SAW. Ada seorang sahabat yang bernama Abu Jum'ah Al-Ansari pernah bertanya Nabi SAW, "Ya Rasulullah, adakah satu kaum yang lebih besar pahalanya?" Sahabat yang bernama Abu Jum'ah Al-Ansari tanya Nabi, "Ya Rasulullah, adakah satu kaum yang lebih besar pahalanya daripada kami? Padahal kami beriman dan kami mengikut ajaran engkau." Jawab baginda SAW, "Apalah yang menghalang kamu untuk beriman kepadaku sedangkan Rasulullah, ini aku, berada di hadapan kamu dan telah datang kepada kamu wahyu secara langsung dari langit. Tetapi akan ada satu kaum yang datang selepas kamu," kata Nabi. "Telah datang kepada mereka kitab Allah yang ditulis di antara dua loh. Lalu mereka pun beriman kepadaku dan mereka mengamalkan apa yang tersebut di dalam kitab tersebut. Mereka itu," kata Nabi, "adalah lebih besar pahalanya daripada kamu." Ini menunjukkan kelebihan umat akhir zaman, ini kita yang tidak sempat melihat Nabi SAW. Dalam keadaan kita tidak berjumpa Nabi, tidak melihat baginda SAW, tidak sempat menerima didikan secara langsung daripada baginda SAW, namun kita tetap yakin dengan ajaran baginda. Kita beriman dengan sepenuh jiwa dan raga segala apa yang baginda sampaikan. Maka segala apa yang baginda perintahkan, kita laksanakan walaupun tidak melihat baginda, pahala kita sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kan Nabi SAW memuji umat akhir zaman, ini kita yang tak sempat melihat wajah baginda, dengan sabda baginda, "Tuba liman ra'ani wa amana bi wa tuba liman amana bi wa lam yarni sab'a marat." Maksudnya beruntunglah, kata Nabi, siapa yang melihat aku dan beriman kepadaku. Iaitu Nabi tujukan kepada para sahabat. Dan beruntunglah, kata Nabi, siapa yang beriman kepadaku padahal dia tidak melihatku. Nabi ulang sebanyak 7 kali. Maknanya beruntunglah siapa yang beriman kepadaku padahal dia tidak melihatku. Iaitu Nabi tujukan kepada kita
yang menjadi umat akhir zaman yang tidak sempat melihat wajah Nabi SAW. Hadis sahih riwayat Imam Bukhari. Tuan-tuan, puan-puan, muslimin, muslimat dihormati lagi dimuliakan. Oleh kerana umat akhir zaman ini dikurniakan ganjaran yang sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala sekiranya mereka beramal dengan penuh keyakinan, dengan penuh keimanan kepada Allah taala, namun fitnah, ujian dan cabarannya juga sangat besar, sangat besar, ya. Walaupun pahala yang Allah anugerahkan kepada umat akhir zaman ini, iaitu kita yang tak sempat melihat wajah Nabi SAW, sangat besar. Namun ujiannya juga sangat besar. Antara ujian fitnah umat akhir zaman iaitu ancaman akidah. Dalam sebuah hadis Nabi SAW, Nabi menyebut dalam hadis baginda, badiru bil a'mal fitanan ka qita'il lail al-muslim yusbihu ar-rajulu mu'minan wa yumsi kafiran au yumsi mu'minan wa yusbihu kafiran yabi'u dinahu bi'aradin minad dunya. Maksudnya hendaklah kamu segera beramal, kata Nabi, sebelum munculnya fitnah yang datang bagaikan potongan-potongan malam yang gelap gelita. Seseorang pada pagi harinya, kata Nabi, mereka beriman, dan pada petangnya dia menjadi kafir. Atau petangnya masih beriman dan pagi harinya menjadi kafir. Menjual agamanya dengan kepentingan dunia. Hadis sahih riwayat Muslim. Tuan-tuan, puan-puan, muslimin, muslimat yang hormati lagi dimuliakan. Apa yang Nabi SAW itu sebut itu menjadi realiti hari ini. Ya, banyak muncul fahaman-fahaman yang boleh merosakkan akidah dan pemikiran umat Islam. Antaranya fahaman Islam liberal. Islam liberal, ya, yang didokong bukannya orang-orang yang tidak ada pendidikan. Mereka ni ada pendidikan tinggi, peguam, lawyer, macam Siti Kasim contohnya lah. Pensyarah universiti Aminah Wadud contohnya. Fahaman Islam liberal yang longgar ikatan mereka kepada ajaran Islam yang sebenar. Kenapa orang lelaki saja yang dibenarkan menjadi imam? Kenapa orang perempuan tidak dibenarkan menjadi imam? Bukankah ajaran Islam itu memberi layanan yang sama adil lelaki dan perempuan? Kenapa diskriminasi? Kenapa ada peminggiran ke atas kaum wanita? Kenapa hanya orang lelaki saja ada kuasa menjatuhkan talak? Kenapa orang perempuan tidak diberi kuasa menjatuhkan talak? Mentang-mentanglah Al-Quran itu dikumpulkan oleh para sahabat di kalangan lelaki, maka dengan sebab itulah hukum hakam yang terkandung dalam Al-Quran itu banyak menyebelahi orang lelaki. Mereka dah mula bersangka buruk dengan para sahabat. Itu golongan yang terbaik, generasi terbaik yang Nabi SAW sebutkan di dalam hadis tadi. Muslimin, muslimat dihormati lagi dimuliakan. Kenapa harta pusaka, pembahagian hukum faraid diberi lebih kepada orang lelaki? Kenapa meminggirkan orang perempuan? Diskriminasi, orang perempuan dapat sebahagian saja, orang lelaki dapat penuh. Ini yang mereka perjuangkan, mahu Al-Quran itu dikaji semula. Dan mereka ini ramai pengikut, ada NGO mereka yang memperjuangkan hal ini, memperjuangkan lesbian, hak kebebasan untuk orang yang sama jenis melakukan hubungan yang terlarang, lesbian, apalagi homoseksual, liwat dan sebagainya, itu hak individu. Kenapa perlu dihalang? Kenapa ada undang-undang peraturan? Yang ini semuanya telah mencabul hak kebebasan untuk mengamalkan apa yang mereka suka lakukan. Demikianlah perjuangan mereka ini. Tuan-tuan, puan-puan, muslimin, muslimat hormati lagi dimuliakan. Kalau dulu ada kumpulan-kumpulan yang disebut sebagai Mu'tazilah, kumpulan-kumpulan yang disebut sebagai Murji'ah. Jadi sekarang ni kumpulan-kumpulan ini tidak mengisytiharkan mereka ni sebagai kumpulan Mu'tazilah.
tetapi mereka menjenamakan dengan ajaran baru, tetapi pemikiran mereka hampir mirip kepada pemikiran Mu'tazilah. Lalu mereka menamakan kumpulan mereka Islam liberal. Islam liberal. Islam yang lebih liberal, longgar. Tuan-tuan, puan-puan, muslimin, muslimat, hormati lagi dimuliakan, dan ada pendokong-pendokongnya. Yang memperjuangkan isu kononnya semua mesti diberi kebebasan sama rata. Tuan-tuan, puan-puan, ada lagi satu fahaman yang disebut sebagai fahaman plural. Semua agama sama. Baik agama Islam ke, agama Kristian ke, agama Yahudi ke, agama Buddha, semuanya sama, semuanya menjurus ke arah kebaikan. Semuanya akhirnya akan masuk ke syurga, cuma jalan untuk ke syurga itu berbeza-beza. Macam nak pergi ke Kuala Lumpur, ada orang ikut jalan lekas, ada orang ikut jalan highway, ada orang ikut jalan lama, Kajang dan sebagainya, tapi akhirnya sampai ke Kuala Lumpur juga. Jadi mereka ini menggunakan dalil-dalil Al-Quran, bukan calang-calang orang mereka ni. Di kalangan mereka ada ijazah pengajian yang tinggi. Manusia ni bila tengok orang ni ada pendidikan saja, taraf profesor, pensyarah universiti, mereka mulalah terpengaruh. Yang cakap ni bukannya sebarangan orang, pensyarah. Mereka menggunakan dalil Al-Quran, menunjukkan semua agama sama. Innal ladzina amanu wal ladzina hadu wan nasara was-sabiina man amana billah. Tengok ayat ini dalil menunjukkan orang-orang yang beriman, orang-orang Yahudi, orang-orang apa lagi? Orang-orang Nasrani, Sabiin, sama di sisi Allah Taala. Tuan-tuan, puan, muslimin, muslimat dihormati lagi dimuliakan. Kenapa? Mereka menyalah tafsirkan ayat-ayat Quran. Maka bagi mereka yang tidak menghampirkan diri dengan kuliah-kuliah pengajian ilmu di masjid, di surau, tidak memahami ilmu tafsir, bimbang mereka inilah yang akan terpengaruh dengan golongan-golongan ini. Mereka menggunakan dalil Al-Quran, mereka menggunakan hadis Nabi SAW. Orang Islam bila dengar saja ayat Quran, dengar saja dalil hadis yang mereka jadikan hujah, apalagi takkanlah kita nak tolak. Ini dalil Al-Quran, ini hadis Nabi SAW. Lalu mereka pun terpengaruh. Tetapi mereka mentafsirkan Al-Quran, mereka mentafsirkan hadis mengikut hawa nafsu mereka sendiri. Tuan-tuan, perempuan, muslimin, muslimat, hormati lagi dimuliakan. Jadi berhati-hati. Ancaman terbesar ke atas umat akhir zaman ialah ancaman akidah. Itu tak termasuk kumpulan anti hadis yang dipimpin oleh Kasim Ahmad, dan dia pun telah meninggal dunia. Ada pengikut-pengikutnya. Ada pengikut-pengikutnya. Mereka ni mempersoalkan mana adanya azab kubur. Kami tak percaya adanya azab kubur. Dalam Al-Quran tak sebut pun tentang adanya azab kubur. Kita jawab, dalam Al-Quran ada sebut. Mana? Macam-macam lah yang mereka buta belit untuk mempertahankan pandangan mereka. Lalu kita bawa pula hadis Nabi SAW. Dalil-dalil yang menunjukkan adanya azab kubur. Itu hadis. Kami tak percaya pada hadis. Kami hanya percaya pada Al-Quran saja. Bahkan mereka ini menolak satu surah yang satu ayat dalam surah At-Taubah. Ayat 128, 129. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma anitum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Ini ayat tambahan. Tidak ada dalam Al-Quran sebenarnya, ditokok tambah oleh sahabat. Sedangkan kita tahu bahawa satu huruf saja kita menolak, hukumnya boleh membawa kepada murtad. Satu huruf Al-Quran kita tolak, maka boleh menjatuhkan kita kepada kekufuran. Muslimin, muslimat, hormati lagi dimuliakan. Saya pernah berjumpa dengan golongan ini. Saya pernah berjumpa dengan golongan ini ketika saya mengajar di sebuah sekolah lebih dahulu, lebih kurang 15 tahun dulu. Ustaz, saya dulu seorang yang jahil, tak faham agama, hidup dalam keadaan sesat. Saya terumbang-ambing tanpa pedoman, tanpa bimbingan, sehinggalah akhirnya saya menjadi orang baik.
dan saya tinggalkan segala kejahatan, maksiat, kemungkaran yang dulu pernah saya lakukan. Jadi saya bagi tahu, alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Siapakah yang bimbing tuan menjadi orang yang baik? Alhamdulillah ustaz, dia ialah Kasim Ahmad. Nampak? Dalam keadaan dia teraba-raba sesat. Sebelumnya bergelumbang dengan maksiat dan kemungkaran, berjumpa pula dengan orang yang lebih sesat, iaitu Kasim Ahmad. Kasim Ahmad pun telah meninggal dunia. Dia tak percaya adanya azab kubur dan dia sekarang ni pun sudah berada di alam barzakh. Menurut i'tiqad ahli sunnah wal jamaah, wajib beriman adanya azab kubur. Tuan-tuan, perempuan, muslimin, muslimat, hormati lagi dimuliakan. Baik. Selain daripada ancaman akidah, selain daripada itu fitnah, ujian ke atas umat Nabi Muhammad SAW ialah harta. Dalam sebuah hadis Nabi SAW, baginda bersabda, "Inna likulli ummatin fitnatan wa fitnatu ummatil mal." Sesungguhnya setiap umat itu memiliki fitnah, ujian atau dugaan, dan fitnah umatku adalah harta. Hadis riwayat Imam At-Tirmizi. Disebabkan harta, kadang-kadang adik-beradik bergaduh, bermasam muka, sampaikan memutuskan satu rahim, sampaikan ke tahap saman menyaman di mahkamah. Tak puas hati dengan pembahagian harta pusaka. Kenapa abang dapat lebih? Kenapa saya dapat sikit? Bahkan ada anak yang saman mak ayahnya. Ada mak ayah yang saman anaknya kerana apa? Kerana masalah harta. Inilah fitnah terbesar selain daripada ancaman akidah dia. Sedangkan Nabi SAW sebut dalam hadis baginda, la yadkhulul jannah qati'. Tidak masuk syurga orang yang memutuskan satu rahim. Kalaulah dengan jiran-jiran kita bertengkar, bergaduh, sampai memutuskan hubungan persaudaraan Islam, kalaulah dengan kawan-kawan pejabat yang tak ada hubungan darah dengan kita, kita memutuskan persaudaraan Islam, dengan jiran-jiran yang tak ada hubungan darah, apatah lagi kita memutuskan hubungan satu rahim dengan adik-beradik yang ada hubungan darah dengan kita. Puncanya kerana tak puas hati dengan harta. Kenapa Angah dapat sedikit, kenapa Alung dapat lebih? Jadi ada kes-kes yang seperti ini menyebabkan adik-beradik bergaduh. Kemudian disebabkan harta juga, ada yang sanggup menipu sijil, menipu resume, menipu overtime, melewat-lewatkan kerjanya supaya dia boleh buat overtime, menipu majikan, menipu MC, gaji jalan tapi dia tipu majikan, kononnya dia sakit, ambil MC palsu, gaji jalan, menipu dalam jual beli. Nabi SAW menyebut hal ini, man ghasya falaisa minna. Barang siapa yang menipu, dia bukan di kalangan kami. Kalau mak ayah kita marah dengan kita sampai dia tak mau mengaku kita ni sebagai anak dia, maknanya kita telah melakukan satu kesalahan yang besar. Kita telah melakukan satu kesalahan yang besar pada pandangan mak ayah kita sampai dia marah dan dihalau kita keluar dari rumah. Jangan mengaku aku ni sebagai mak ayah engkau. Engkau telah menconteng arang di muka mak ayah engkau. Keluar daripada rumah ini. Maknanya kita telah melakukan satu kesalahan yang cukup besar. Sampaikan mak kita yang melahirkan kita, yang sepatutnya sangat menyayangi kita, sampai tergamak buang kita, menunjukkan adalah kesalahan besar yang menyebabkan hati mak kita, ayah kita luka. Demikianlah Nabi SAW. Nabi tidak mahu mengaku sesiapa yang mencuri sebagai umatnya, siapa yang menipu sebagai umatnya. Man ghasya falaisa minna. Barang siapa yang menipu, barang siapa yang menipu, dia bukan di kalangan kami, kata Nabi. Di akhirat nanti dia nak bergantung dengan siapa? Setiap Nabi ada umatnya. Yang ni pula, walaupun kita ni umat Nabi Muhammad SAW, nak klaim sebagai umat Nabi Muhammad SAW, Nabi tidak iktiraf, engkau bukan umat aku. Kerana engkau semasa hidup di dunia, engkau menipu. Nah, ini yang kita bimbang. Muslimin, muslimat, hormati lagi dimuliakan. Disebabkan harta juga berlakunya khianat, rasuah, pecah amanah, makan harta anak yatim.
Sekarang tular pula tentang badal haji. Badal haji. Dah tahu dah. Terhad. Jumlah rakyat dia untuk mengerjakan haji sangat terhad. Dan ada syarat-syarat yang ketat. Bukan senang. Kita pun tak tahu siapa yang akan buatkan badal haji. Ada ambil badal haji sampai 1,500. Ada yang ambil badal haji 2,000. Ini berhati-hati. Berhati-hati. Bertopengkan agama. Menggunakan dalil-dalil Al-Quran. Sempurnakan haji. Mak ayah kamu yang tak sempat mengerjakan haji, sila hubungi kami dengan bayaran RM2,000. Orang tempatan di sana yang akan melaksanakan badal haji. Tuan-tuan, puan, muslimin, muslimat dirahmati lagi dimuliakan. Dalam keadaan syarat-syarat yang begitu ketat, macam-macam peraturan, kena kuarantin itu, kena pelbagai lagi peraturan yang dikenakan oleh Arab Saudi. Bukan mudah orang tempatan di sana untuk melaksanakan, menunaikan ibadah haji. Orang yang belum pernah mengerjakan haji, mereka tak boleh buat badal haji. Syarat nak buat badal haji, mereka hendaklah telah mengerjakan haji terlebih dahulu. Arab Saudi meletakkan syarat tahun lepas. Hanya rakyatnya yang belum mengerjakan haji dibenarkan mengerjakan haji pada tahun itu. Namun ada juga yang kutip badal haji. Ini merupakan satu bentuk penipuan, bertopengkan agama, menggunakan dalil untuk mencari habuan yang sedikit. Tuan-tuan, puan, muslimin, muslimat rahmati lagi dimuliakan. Ingat, semua harta atau duit yang kita perolehi secara haram, kita akan pikul di depan Allah Ta'ala di akhirat nanti. Dalam sebuah hadis Nabi SAW, Man zalama qaida shibrin minal ardi tawaqahu min sab'i aradina yaumal qiyamah. Barang siapa yang mengambil tanah orang lain, walaupun sejengkal secara zalim, dia buat pagar, dia lebihkan sejengkal, dia ambil hak tanah orang lain, walaupun sejengkal. Apa kata Nabi? Maka kelak akan dikalungkan kepadanya di hari kiamat 7 lapis tanah. Dia akan pikul di depan Allah Ta'ala 7 lapis tanah. Maksudnya setiap harta, bukan tanah saja, apa yang kita ambil secara haram, secara tidak sah, kita akan pikul di depan Allah Ta'ala, dan semua harta tersebut, walaupun 1 sen, akan menjadi saksi daripada mana kita ambil puncanya. Jadi bersediakah kita nak menjawab di depan Allah Subhanahu Wa Ta'ala dengan harta-harta yang kita ambil secara tidak sah, duit yang kita ambil secara haram. Jadi muhasabahlah diri kita pada pagi ini. Baik. Seterusnya, fitnah umat akhir zaman, antaranya banyaknya berlaku kerosakan dalam masyarakat. Disebut dalam hadis Nabi SAW, sayusibu ummati da'ul umam, al-asyaru wal-bataru, wat-takasur, wat-tashahun, fid dunya, wat-tabagudu, wat-tajasusu, hatta yakunal baglu. Kata Nabi, umatku nanti akan ditimpa penyakit masyarakat, yaitu berupa kejahatan, kebencian, kesombongan, bermegah-megah, perselisihan dalam hal dunia, saling benci-membenci, saling hasud-menghasut, sehingga terjadilah kerosakan. Hadis riwayat Al-Hakim. Apa yang disebut oleh Nabi SAW ini memang betul terjadi hari ini. Perbuatan memaki hamun, mencaci, mencarut sangat berluasa, apatah lagi di media sosial. Di bulan Ramadan Al-Mubarak, bulan maghfirah, bulan pengampunan, bulan yang sepatutnya fokus pada amal ibadat, yang lalu, bulan Ramadan yang lalu, di media sosial ramai yang mencarut, memaki hamun pemerintah kerana tak dibenarkan merentas negeri, pulang ke kampung berhari raya dengan mak ayah mereka. Perkataan carut, berusul-usul carut, cincau, apa lagi, keledek, macam-macam lagi lah yang digunakan oleh masyarakat di media sosial kerana tak puas hati. Punca tak boleh balik kampung berhari raya. Pada bulan Ramadan yang sepatutnya jari kena puasa menulis sesuatu yang tidak elok, mulut kena puasa daripada bercakap perkara-perkara yang tidak elok, namun di kalangan umat Islam,
Di negara kita ramai yang terjebak dengan perbuatan-perbuatan kemungkaran, maksiat yang dibenci oleh Allah Taala. Allah tegur, selepas bulan Ramadan kita lihat peningkatan kes, naik 4,000, 5,000, 6,000, 7,000, 8,000, terusnya lockdown. Kerana apa? Keceluparan. Sampai ada yang memaki hamun mufti. Bulan Ramadan, bulan yang mulia, maki hamun mufti, memaki hamun ulama dan pelbagai lagi. Ini teguran daripada Allah Subhanahu wa taala. Muslimin, muslimat dirahmati lagi dimuliakan. Kemudian seterusnya, masyarakat tidak segan silu melakukan dosa dan maksiat secara terang-terangan tanpa rasa bersalah. Nabi ada sebut dalam hadis baginda, ketika dunia berada di hampir penghujungnya, kata Nabi, kamu dapati maksiat dilakukan secara terang-terangan, zina dilakukan dengan sewenang-wenangnya, persis seperti perilaku binatang, kata Nabi. Yang tinggal hanyalah manusia yang keji dan buruk perangainya. Ketika itulah berlakunya kiamat. Apa yang Nabi sebut ini, semua banyak yang telah menjadi kenyataan. Tidak menunaikan sembahyang, tidak menunaikan solat itu berdosa. Tidak menunaikan solat itu berdosa. Namun ada usahawan wanita dalam media sosial bangga tak sembahyang. Bangga menceritakan keaiban dirinya di media sosial, dia tak sembahyang, dia tak solat, dah bahkan memperlekehkan ibadah solat, memperlekehkan amalan wudu. Awak tak sembahyang itu merupakan satu dosa. Jangan ceritakan dosa awak di khalayak ramai, tapi awak mencerita yang Nabi SAW sebut, manusia di akhir zaman terang-terang melakukan dosa di khalayak ramai secara terang-terangan. Muslimin, muslimat rahmati lagi dimuliakan. Yang kedua ni, mungkin ada yang sensitif. Merokok itu haram. Merokok itu haram. Merokok itu haram. Bila sebut haram, dosa. Merokok itu haram. Bila sebut haram, dosa lah. Tapi dosa merokok ni tidaklah seperti dosa besar, berzina, minum arak. Tapi bila sebut dosa, dosa lah. Namun di luar sana, ramai yang merokok di khalayak ramai. Tak rasa bersalah merokok di restoran, walaupun peraturan melarang merokok di tempat-tempat awam, namun mereka merasa tidak bersalah merokok, mengganggu ketenteraman awam. Muslimin, bahkan di Mekah, bahkan di Madinah sendiri, kota suci, bumi haramain, dicemari dengan asap-asap rokok. Mulut bertalbiah, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik. Berdoa di depan Kaabah menangis, ya Allah, ampunkanlah dosaku ya Allah, ampunkanlah dosaku ya Allah. Seminit selepas berdoa, keluar dari masjid, menghisap rokok. Mulut yang minta ampun dengan Allah Ta'ala, mulut yang sama buat dosa yang dimurkai oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ini yang Nabi sebut, dosa secara terang-terangan. Kemudian kita tahu bahawa membuka aurat itu haram dan berdosa. Membuka aurat haram, berdosa. Tapi beramai, tanpa segan silu, membuka aurat di media sosial, membuka aurat di Facebook, tuan-tuan dan puan muslimin, muslimat dirahmati lagi dimuliakan. Jadi berhati-hatilah. Kita sebagai suami, pastikan gambar-gambar yang diupload oleh isteri kita, oleh anak-anak perempuan kita, pastikan pemakaian mereka, penutupan aurat mereka hendaklah sempurna. Jangan paparkan gambar memakai t-shirt yang ketat, berlengan pendek, seluar jin yang ketat dan sebagainya. Kita sebagai suami yang benarkan isteri kita mempamerkan bentuk tubuh badannya di media sosial secara terbuka, anak-anak perempuan kita pun dapat saham dosa. Muslimin, muslimat rahmati lagi dimuliakan. Dan inilah sebahagian contoh-contoh maksiat yang berdosa dalam masyarakat hari ini, ujian dan cabaran ke atas umat Nabi Muhammad SAW. Dalam sebuah hadis, kullu ummati mu'afan illal mujahirin. Maksudnya setiap umatku dosanya akan dimaafkan
kecuali golongan mujahirin. Siapakah golongan mujahirin? Mujahirin iaitu orang yang berbuat dosa secara terang-terangan. Hadis sahih Imam Bukhari. Tak lain dan tak bukan, mohonlah keampunan, bertobatlah dengan Allah Ta'ala dengan taubat nasuha. Ini kesimpulan yang dapat saya kongsikan pada pagi ini, iaitu tak lain dan tak bukan kita semua kena kembali kepada Allah dan juga Rasul. Fahamkan Al-Quran dan juga hadis. Tapi nak memahami Al-Quran dan hadis, jangan ikut kefahaman sendiri. Baca Al-Quran, tafsirkan ikut kefahaman sendiri. Baca hadis, faham ikut kefahaman sendiri. Tidak, bukan begitu. Perlu kepada bimbingan para ulama, bimbingan ilmuwan agama. Maka nak dapatkan bimbingan ini, tidak cukup dengan hanya membaca saja. Membaca buku ialah bimbang. Kalau kita baca buku, bimbang, kita menyalah tafsirkan, salah faham apa yang ditulis oleh penulis buku tersebut. Maka tak lain dan tak bukan, pergilah ke majlis ilmu. Walaupun surau dan masjid ditutup, kuliah pengajian tidak ditutup. Kita boleh buat kuliah pengajian secara maya seperti ini. Jadi saya ucapkan tahniah kepada pihak penganjur surau Al-Hijrah. Walaupun surau ditutup, masjid ditutup, tetapi masih istiqamah buat program-program keilmuan seperti ini. Jadi mohon kalau boleh surau-surau lain pun, masjid-masjid lain pun, jangan biarkan masyarakat kita ini jumud, beku. Duduk dalam rumah, tak ada apa nak buat. Bila tak ada apa nak buat, akhirnya datanglah syaitan, iblis dan sebagainya menghasut, dan menyebabkan berlakulah perkara-perkara yang dibenci oleh Allah Ta'ala. Sedangkan Allah Ta'ala suruh kita sering saling ingat mengingat antara satu sama lain. Tuan-tuan, puan muslimin, muslimat hormati lagi dimuliakan. Jadi kembalilah kepada Allah dan juga Rasul melalui bimbingan para ulama. Jadi itu saja yang dapat saya kongsikan pada pagi ini. Saya mohon ampun dan maaf jika banyak kekurangan dalam bentuk penyampaian, kerana menyampaikan kuliah di alam maya ni dia berbeza dengan secara live di khalayak audien. Jadi minta maaflah kalau ada kekurangan di pihak saya. Yang baik datangnya daripada Allah Subhanahu Wa Taala, yang buruk daripada kelemahan saya sendiri. Jadi saya serahkan kembali kepada pihak penganjur. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ribuan terima kasih diucapkan kepada yang bahagia Ustaz Haji Syamuddin bin Haji Mansur di atas penyampaian kuliah subuh khas pada pagi ini. Alhamdulillah. Syukran Ustaz. Terima kasih banyak-banyak Ustaz. Ribuan terima kasih. Sama-sama. Muslimat yang dapat hadir pada pagi ini, insya-Allah. Di sini ada beberapa pengumuman. Yang pertamanya kuliah maghrib pada malam ini, insya-Allah pukul 7.50 malam, insya-Allah pada malam ini akan disampaikan oleh Ustaz Haji Kamal bin Ismail. Kita akan menggunakan kitab Fiqh Jenazah mengikut Al-Quran dan As-Sunnah. Dan keduanya, insya-Allah pada hari Sabtu ini, saya iklan lagi sekali, kuliah maghrib perdana yang akan disampaikan oleh yang berbahagia Datuk Muhammad Zaidi Ramli, iaitu Pengarah Jabatan Agama Islam Negeri Sembilan. Insya-Allah Datuk akan bersama kita pada hari Sabtu ini, kuliah maghrib perdana. Tajuk dia ialah Ibrah daripada Ibtila. So maksudnya kepada semua, insya-Allah join pada hari Sabtu ini, kuliah maghrib perdana. Kita akan dapat mengetahui apa itu ibrah, apa itu ibtila. InsyaAllah yang bahagia Datuk akan mengupas tajuk ini, insyaAllah. Dan ketiganya, penajaan ataupun infak kepada muslimin, muslimat yang berhajat untuk infak dan taja program kita. InsyaAllah boleh terus bank in ke Bank Islam Al-Hijrah yang nombor akaun tertera di WhatsApp masing-masing, insyaAllah. Semoga Allah merahmati dan memudahkan urusan kita semua, insyaAllah. Itu saja, saya tutup majlis kita dengan tasbih kafarah dan suratul As. Subhanallah wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta
Amin, amin ya rabbal alamin. Ribuan terima kasih lagi sekali Ustaz. Terima kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi